Buletin 1.30, 21 Mac bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, Muhammad Haziq disahkan terbunuh. Juga Perdana Menteri terima anugerah awam tertinggi Pakistan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhammad Haziq disahkan meninggal dunia dalam kejadian serangan ganas di dua masjid di Christchurch, New Zealand pada Jumaat lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Doa juga dipanjatkan Datuk Seri Dr. Wan Azizah agar ruh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan semoga kekuatan diberi kepada keluarga Allahyarham menghadapi dugaan ini. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian menerusi catatannya di Twitter. Katanya cukup pilu apabila mendapat berita Muhammad Haziq disahkan maut dalam kejadian keganasan di Christchurch, New Zealand. Kementerian Luar awal pagi tadi mengesahkan Muhammad Haziq 17 tahun terbunuh manakala bapa Muhammad Haziq, Muhammad Tarmizi Shoaib juga cedera dalam serangan itu dan menerima rawatan. Dua lagi rakyat Malaysia yang cedera ialah Muhammad Nazril Hisham Omar dan Rahimi Ahmad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah mewakili Kerajaan Malaysia akan berlepas ke Christchurch, New Zealand hari ini bagi menghadiri upacara pengebumian remaja warga Malaysia Muhammad Haziq Muhammad Tarmizi yang dilaporkan hilang sebelum ini dalam insiden tembakan mensasarkan masjid di Christchurch, New Zealand Jumaat lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, beliau dijangka bertolak jam 3.30 petang nanti dan dijangka tiba di Christchurch esok. Datuk Seri Dr. Mujahid turut memohon agar semua masjid di seluruh negara untuk mengadakan solat jenazah gaib untuk Allahyarham Muhammad Haziq selepas solat Jumaat. Setibanya di Christchurch esok, beliau akan menunaikan solat Jumaat dan solat jenazah di sebuah masjid yang diserang serta menyampaikan khutbah Jumaat. Difahamkan seluruh keluarga Allahyarham telah berada di Christchurch terlebih dahulu memandangkan bapanya Muhammad Tarmizi Shoaib 42 tahun turut menjadi salah seorang bangsa. Datuk Seri Mujahid turut memohon agar semua masjid di seluruh Malaysia dapat mengadakan solat jenazah gaib untuk Allahyarham Muhammad Haziq selepas solat Jumaat esok. Dalam hari itu, dua lagi mangsa serangan pengganas di Masjid Christchurch, New Zealand pada Jumaat lalu selamat dikebumikan. Syed Ahmad Milner, 14 tahun dan Tariq Rashid Omar, 24, dikebumikan di tanah perkuburan Memorial Park berhampiran Masjid Linwood. Syed merupakan pelajar di Cashmere High School di Christchurch, sementara Tariq bekas pelajar sekolah sama. Ketika serangan, ibu Syed Nuraini juga berada di masjid itu tetapi sempat melarikan diri. Majlis pengebumian awal pagi tadi diadakan selepas 6 mangsa selamat dikebumikan semalam di tanah perkuburan sama. Lagi perkembangan tragedi berdarah di Christchurch, New Zealand dalam berita luar negara sebentar nanti. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal menerima anugerah awam tertinggi dari Kerajaan Pakistan. Ia sempena lawatan rasmi 3 hari beliau ke Republik itu bermula hari ini atas jemputan rakan sejawatnya Imran Khan. Presiden Pakistan Dr. Arif Alvi akan menyampaikan anugerah Nishan-e Pakistan atau Order of Pakistan kepada Tun Dr. Mahathir dalam satu majlis khas di Istana Presiden esok. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara itu, Ikram Muhammad Ibrahim, Tun Dr. Mahathir bukan sahaja dianggap rakan baik, malah pemimpin yang dihormati oleh negara Asia Selatan itu. Dalam satu taklimat bersama media Malaysia, Ikram berkata ketika lawatan rasmi kali pertama Tun Dr. Mahathir ke Pakistan pada tahun 1984, beliau juga menerima anugerah awam Nishan-e Qaidi Azam. Investiture ceremony pada hari Jumaat 22 hari bulan Mac merupakan majlis khas untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sahaja. Nishan-e Pakistan is the highest order. Dia ada 5 kategori, 5 jenis, 5 tahap.
Nishan di Pakistan adalah merupakan tahap nishan yang tertinggi, simbol yang tertinggi. Kedua-dua Perdana Menteri juga akan menyaksikan simbolik Majlis Pecah Tanah Kilang Pemasangan Kereta melalui kerjasama Proton dan Al-Haj Automotive Private Limited. Dari segi potensi pasaran Pakistan buat kenderaan dari Indonesia, pihak Proton merasakan potensinya amat besar. Itulah sebabnya mengapa pihak Proton bersetuju bekerjasama dengan pihak Al-Haj Automotive Pakistan untuk mendirikan assembly plant Proton di berhampiran Karachi, Sindh Province. Selain mengukuhkan hubungan diplomasi dan perdagangan antara kedua-dua negara yang bermula sejak 1957, Tun Dr. Mahathir juga dijemput sebagai tetamu kehormat di Majlis Perarakan Hari Pakistan Sabtu ini. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Musim kemarau yang melanda Kedah kini menyebabkan beberapa kawasan di negeri itu terputus bekalan air bersih. Antara kawasan kritikal ialah di Tanjung Dawai dekat Sungai Petani. Lebih 1,200 penduduknya terpaksa mengharapkan bekalan air bersih daripada syarikat air Darul Aman Sada dari lori tangki yang menghantar bekalan itu. Meskipun dalam keadaan panas terik, penduduk terpaksa beratur menanti lori tangki membawa bekalan air bersih untuk kegunaan harian. Ketiadaan air menjejaskan aktiviti harian penduduk. Beberapa pengusaha industri kecil terpaksa menghentikan sementara operasi akibat tiada bekalan air. Contohnya saya sebagai seorang pengusaha ikan masin, perlukan air yang banyak. Apabila kita minta, oh cik tak boleh. Saya sendiri bawa helak nak bubuh air dalam helak, minta, oh tak boleh cik, nanti tak cukup. Sedangkan kita bukan harap kepada dia orang, nak pergi minta tu dia kata, oh tak boleh. Banyak lagi, sedangkan agihan tu tak ada. Kadang-kadang 6 hari baru nak dapat. Macam mana kita nak ni? Jadi hari ni pihak SADA pun tak boleh buat penyelesaian, pihak kerajaan baru pun tak boleh buat penyelesaian juga. Hanya bagi sewa kepada lori-lori je untuk sewa hantar kontrak. Berapa SADA rugi satu hari? Sikap tidak endah SADA turut diakui pengusaha keropok Mariah Abu Bakar. Keadaan dipercayai sudah berlanjutan sejak 3 bulan lalu. Sebab ayat ni saya memang terkilan, memang sedih. Sebab saya saya pun nak kena jaga kebajikan pekerja saya kan. Jadi bila tak ada, pagi-pagi saya pukul 6 saya dah tengok handset, takkan tanya ayak ada tak ada. Kalau ayak tak ada, mereka terpaksa cuti. Jadi macam SADA yang saya terkilan baru ni 5 hari. Dah tak ada tong pun sampai kami basuh dah yang seredak kotak tu. Lepas tu dah telefon pejabat SADA, dia pun macam indah tak indah kita telefon. Dia pun macam terkejut. Ayak tak pi ke, tak sampai ke macam mana. Jadi saya rasa macam kita ni dipermainkan pula dari mereka. Macam kita telefon, okey, mereka semata-mata layan, lepas tu biar saja. Macam tak ambil tindakan. Kecewa dengan perkembangan itu, penduduk mengambil inisiatif dengan membina telaga. Menurut penduduk, ilham untuk membina telaga gali itu disuarakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dawai, Hanif Ghazali. Sekurang-kurangnya separuh daripada masalah mereka dijangka selesai. Selain itu, mereka membina tangki air untuk tadahan bagi keperluan warga emas. Untuk jangka panjang, sekurang-kurangnya sebanyak 3 lagi telaga akan dibina di Tanjung Dawai. Sementara itu, SADA dalam reaksinya berhubung perkara itu berkata beberapa syarikat air dari seluruh Semenanjung turut membantu pihaknya dengan menghantar lori tangki mereka ke Kedah. Antaranya, syarikat air Selangor membawa 4 lori tangki, Melaka, Pulau Pinang dan Perak masing-masing 2 lori tangki serta Terengganu dan Kelantan masing-masing 1 lori tangki. Turut menerima nasib yang sama, pesawah di Kelantan. Lebih 1,000 pesawah padi di 5 buah kampung di Mukim Salor negeri itu meminta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA tidak bersikap lepas tangan dengan masalah ketiadaan air ini. Dakwa mereka bantuan air segera diperlukan bagi memastikan padi yang ditanam sejak awal Januari lalu tidak rosak dan mati. Kami mohon air. Kami mohon air. Bantulah kami. Bantulah kami. Pihak berkenaan.
Itu luahan pesawah di kampung Padang Sangkar, Padang Tengah, Auduri, Betong dan Pengkalan Kubur di Mukim Salor. Mereka bimbang sawah mereka rosak akibat cuaca panas dan kemarau. Mereka meminta kerajaan pusat segera campur tangan dan membuat pam sementara untuk menyedut air dari Sungai Kelantan terletak hanya 200 meter. Saya hari ini saya nak minta pihak berkenaan mengambil berat tentang prihatin kepada petani-petani di kawasan Auduri ini yang kekeringan sawah padi. Jadi kalau memandangkan air ni tak sampai ke kawasan sini, nampaknya pokok padi ni hampir nak mati dah tu. Jadi kita ada lagi sumber air yang boleh kita usahakan di kawasan ni. Jadi kita minta jasa baik pihak kadar memberi bantuan apa saja yang boleh diberi kepada pihak kami di sini untuk menaikkan air ke dalam bendang. Masalahnya air, air padi. Buat petani ni tak boleh nak itu. Kadar dia tidak boleh berusaha. Dia sepatut dia kena berusaha ke petani ni. Dia mari-mari kelik. Bukan nak panggil mensorak, panggil petani ke apa, bicara masalah ini gini. Pesawah bimbang mereka akan kerugian kerana modal yang dikeluarkan bukan sedikit. Tambahan pula, sawah adalah periuk nasi mereka. Dan ini bukan kali pertama mereka ditimpa masalah ketiadaan air. RM10,000 saja. Paling rendah. RM10,000 paling rendah. RM10,000 berapa kawasan bang? Lebih kurang ada 20 ekar. Sekali nganak. Jadi memang air tak ada langsung? Air tak ada. Ada apa ada cacak-cacak. Apa ada. Air dekat. Air pun kan sedut dengan bewok. Jadi tak ada siapa yang membantu? Itulah kadar mari dia lah kadar. Kalau mari dengan segera air lah ni, kalau cepat dia boleh lagi. Kalau muka kita buat awal sikit pada orang lain ni. Jadi dia lah kalau air mari lah ni dia boleh makan. Penduduk bergotong royong membuat pam sementara sejak seminggu lalu menggunakan enjin Kubota dan saluran paip dibeli sendiri untuk mengairkan sawah walaupun dalam jumlah yang tidak seberapa. Penduduk juga meminta kadar menghidupkan semula enjin pam di rumah pam Pengkalan Kubur Salor yang dihentikan sejak tahun 1993 sejak pembinaan rumah pam utama. Ketika rakaman, Jabatan Pengairan dan Saliran menghantar sebuah enjin pam sementara untuk dipasang dengan saluran dibuat penduduk bagi membantu mengairkan sawah untuk sementara. Tinjauan mendapati hampir semua sawah padi yang diusahakan tidak mempunyai air sehingga berlaku rekahan manakala padi pula rosak kekuningan kerana ketiadaan air. Seterusnya, sumbangan perdagangan digital terhadap ekonomi domestik Malaysia mampu mencapai RM222 bilion menjelang 2030 berbanding RM24 bilion yang direkodkan pada 2017. Prestasi itu mampu dicapai dengan usaha menggalakkan oleh pihak kerajaan dalam mengembangkan ekonomi digital, terutama menerapkan digitalisasi dalam perusahaan kecil dan sederhana. So not putting in things that have been considered by the broader literature or the broader field as barriers, such as around data localization, such as around putting very, very harsh regulation on intermediary liability, because these are seen as impeding it. The big problem with that is as well, if you're putting that kind of regulation out, it sends adverse signals to investors, and it will mean that investors will not want to come here and build the digital economy in Malaysia. They might be going elsewhere within the region. Terdahulu dibentangkan laporan oleh Yayasan Heinrich bagaimana Malaysia boleh mencapai peluang perdagangan digital domestik dan antarabangsa yang berpotensi merangsang ekonomi negara. Mencapai hasrat itu, kerajaan perlu memastikan aliran data tanpa sempadan lebih terbuka, menyediakan pendekatan yang berorientasikan inovasi terhadap peraturan hak cipta dan perantaraan liability selain mengurangkan batas sempadan dan menggalakkan penggunaan digital. Ekspor barangan dan perkhidmatan digital negara mampu meningkat 298% kepada RM122 bilion pada 2030 daripada RM31 bilion yang dicatat pada 2017. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat. Antara yang dibangkitkan ahli Dewan, status syarikat Bumi Putra dalam penawaran tender Perbadanan Aset Kereta Api. Ahli yang berhormat turut bertafakur mengenang pemergian rakyat Malaysia akibat tragedi di Christchurch. Untuk butirannya, kita terus bersama Azrina Amir Hamzah dan Ridwan Hussein dari Parlimen.
Terima kasih Jamalina. Di Sri Pentas, sidang Dewan Rakyat pagi tadi bermula sugul dengan berita kematian Muhammad Haziq Muhammad Tarmizi, 17 tahun, yang disahkan terkorban dalam serangan pengganas di Christchurch, New Zealand Jumaat lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin sebelum memulakan waktu pertanyaan menteri memohon izin timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun untuk setiap ahli parlimen bertafakur seketika. Timbalan Yang di-Pertua, mungkin kita boleh bertafakur sebentar untuk mendoakan anggota rakyat Malaysia yang terkini yang telah menjadi mangsa di Christchurch. Boleh kita minta Dewan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Sila, saya benarkan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Minta berdiri semua. Semua ahli parlimen yang hadir kemudiannya berdiri membacakan Al-Fatihah serta bertafakur selama seminit. Allahyarham Muhammad Haziq adalah anak kedua Muhammad Tarmizi Shoaib yang parah dalam serangan di Masjid Al-Nur. Ketika kejadian, Tarmizi turut bersama seorang lagi anaknya, Muhammad Haris, 12 tahun, yang terselamat namun mengalami trauma. Tiada syarikat kontraktor Bumiputera disingkirkan dalam pemilihan serta penganugerahan tender projek di bawah pengurusan Perbadanan Aset Kereta Api RAC. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata semua tawaran akan dibuat secara request for proposal RFP dan terbuka kepada semua syarikat yang berminat. Ya, Menteri. Ya. Tuan Ketua, tak ada soal pemaju Bumiputera yang tersingkir. Kalau dulu dialah melalui rundingan terus. Kalau rundingan terus itu, kita berundingkan semula saja. Dan untuk makluman, pemaju-pemaju yang dirundingkan terus oleh kerajaan terdahulu pun bukannya semua Bumiputera. Ya. Ada juga syarikat bukan Bumiputera. Saya nak tanya berapa Bumiputera ni kerana beranyakan? Tak ada. Tak ada Bumiputera? Tak ada yang disingkirkan. Maksud saya, bukannya tak ada syarikat Bumiputera. Ya, saya nak tanya itu saja. Kalau ada syarikat Bumiputera yang masuk, kita terima saja, tak ada masalah. Katanya, di bawah pentadbiran sebelum ini, terdapat beberapa projek RAC dilakukan melalui tender terhad. Bagaimanapun, ia telah dikaji dan dirunding semula oleh kerajaan baru agar dapat memaksimalkan pulangan kepada kerajaan dan rakyat. Jelasnya, hanya syarikat yang berkemampuan dari segi kewangan dan berpengalaman yang akan dipilih menjalankan projek pembangunan perbadanan itu. Dewan Rakyat akan bersidang semula jam 2.30 petang nanti. Dengan itu, sekian sahaja dari Parlimen. Saya Izrina Amir Hamzah. Dan saya Ridwan Husin. Kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Ridwan dan Ezrina dan selamat bertugas. Laporan seterusnya, Karnival Jom Heboh yang akan berlangsung pada 27 dan 28 April bakal menghimpunkan usahawan dari Kuala Lumpur dan Selangor bagi menyambut kehadiran bulan Ramadan. TV3 dengan kerjasama Build Up Resources BUR turut akan menganjurkan Grand Bazar Ramadan Raya serentak di dua lokasi berbeza. Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU oleh pengerusi BUR, Datuk Muhammad Azizan Cik Umar dan Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad Johan Ishak berlangsung di Sri Pentas, Bandar Utama pagi tadi. Ia disaksikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Saya ucap tahniah kepada TV3 dan BUR yang menganjurkan dan membuatkan satu platform untuk usahawan mempamerkan kepada orang ramai dan juga menggalakkan usahawan yang lain. Dan inilah antara orang kata tu marketing tools for them, marketing platform for them untuk menggalakkan usahawan yang lain dengan adanya pasaran diadakan dalam karnival itu. Grand Bazar Ramadan Raya GBRR bakal tercatat dalam The Malaysia Book of Records sebagai bazar terbesar dalam sejarah dengan penganjuran serentak di Stadium Shah Alam pada 4 Mei hingga 2 Jun dan di Stadium Bukit Jalil dari 16 Mei hingga 4 Jun 2019. Manakala Karnival Jom Heboh pula akan berlangsung selama 2 hari pada 27 dan 28 April di bulatan Stadium Bazarina Shah Alam. Kita nak membawa aura kaundangan program TV, terutamanya TV3, turun ke padang
so that orang yang datang ground event tu boleh experience lah sebagainya, dan juga sejajar dengan keperluan negara untuk memperhebatkan keusahawanan. Banyaklah entrepreneurs kan yang akan menjual barang-barang di booth-booth di Carnival Jom Heboh. Okey, dan dari situ kita nak memperhebatkan lagi, kita extend kan dia, masukkan sekali dengan bazar Ramadan tu tadi, di mana BUR pun involved selama hampir sebulan itu, termasuk sekali bulan puasa. So kita gabungkan dua sekali. Pelbagai persiapan raya seperti pakaian, aksesori peribadi, produk kesihatan, kecantikan, barangan elektrik, perabot, hiasan dalam rumah dan kuih raya boleh didapati di GBRR. Acara lemang terpanjang juga bakal disaksikan dan akan tercatat dalam The Malaysia Book of Records. Hasil jualannya akan disalurkan kepada tabung bersamamu TV3. Terdahulu, kerjasama antara BUR dan 8TV dalam menganjurkan CNY Bazaar Januari lalu juga menerima sambutan amat menggalakkan dengan kehadiran lebih 450,000 pengunjung. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta. Dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Kita ke berita luar negara. Seminggu berlalu, proses pengebumian kesemua mangsa dilaporkan masih belum selesai. Setakat ini kira-kira 12 daripada sejumlah 50 mangsa sudah dikebumikan. Ini termasuk remaja warga Malaysia Muhammad Haziq Muhammad Tarmizi, 17 tahun yang dikebumikan hari ini. Kita bersiaran bersama wartawan Azrin Abra dari Meja Antarabangsa untuk mendapatkan maklumat lanjut. Azrin, apa yang boleh anda kongsikan setakat ini? Ya, Jamalina, 3 lagi mangsa serangan Masjid Christchurch selamat dikebumikan sebentar tadi. Ini termasuk pengasas Masjid Muhammad Daud Nabi yang dilaporkan antara mangsa pertama yang ditembak. Setakat ini kami belum mendapat sebarang maklumat mengenai pengebumian Muhammad Haziq, warga Malaysia yang dijadualkan hari ini. Tetapi menurut laporan di media sosial, jenazah beliau sudah dikebumikan. Sebarang perkembangan akan dapat kami peroleh pada hari ini juga. Awal pagi tadi, 2 jenazah telah dikebumikan dan semalam 6 jenazah dilaporkan telah juga dikebumikan, menjadikan angka setakat ini kepada 12 orang. Jamalina. Baik, kerajaan New Zealand mendapat perhatian dunia selepas Perdana Menteri Jacinda Ardern dilihat berdiri teguh di belakang komuniti Islam di sana berikutan serangan ini. Bagaimanapun dilaporkan ada anggota keluarga mangsa meluahkan rasa sedih kerana kegagalan pihak berkuasa menyerahkan mayat untuk dikebumikan dengan segera seperti dituntut agama Islam. Azrin, mengapa proses pengecaman mayat mengambil masa lama untuk dilengkapkan? Baiklah, Jamalina, proses pengecaman mayat mangsa dilaporkan mengambil masa lama kerana ada sebahagian mayat tidak dapat dikenal pasti berikutan kecederaan teruk kesan tembakan di muka. Memetik laporan utusan pegawai perubatan di Hospital Christchurch yang juga rakyat Malaysia, Dr. Muhammad Firdaus berkata kelewatan ini berlaku mungkin kerana pakar memerlukan masa untuk membuat pengecaman mayat. Kesemua proses perlu dilakukan mengikut undang-undang dan dijalankan setelah semua urusan selesai. Baru senarai nama boleh dikeluarkan. Ujian lanjut perlu dijalankan, antaranya ujian darah dan ujian DNA. Dan untuk melakukan ujian DNA, pakar memerlukan DNA ahli keluarga mangsa dan semua proses ini memakan masa yang panjang. Walau bagaimanapun, setakat jam 4.20 petang waktu tempatan, polis New Zealand Mike Bush mengesahkan proses kenal pasti kesemua 50 mayat telah selesai dilakukan. Itu saja yang dapat saya kongsikan, Jamalina. Baik, terima kasih Azrin di atas laporan sebentar tadi. Kerajaan New Zealand akan mengharamkan semua jenis senjata separa automatik seperti yang digunakan dalam insiden serangan pengganas di Christchurch minggu lalu. Larangan itu melibatkan semua senjata jenis semi-automatik gaya tentera atau MSSA. Ia bagaimanapun tidak termasuk 2 kelas umum senjata api seperti yang digunakan dalam aktiviti memburu, menembak itik dan yang biasa digunakan oleh peladang. Menurut Perdana Menteri Jacinda Ardern, undang-undang baru itu dijangka akan dilaksanakan sepenuhnya menjelang 11 April. Katanya lagi, kerajaan akan mengambil langkah perlu untuk mengelakkan berlakunya pembelian senjata terbabit sebelum undang-undang itu dapat dilaksanakan.
victims now approved for. Sedikit laporan sukan. Penampilan pertama pasukan kebangsaan pada tahun 2019 nampaknya tidak sebaik yang diharapkan selepas tewas kepada Singapura dalam saingan pembukaan Piala Air Marine malam tadi. Kekalahan 0-1 itu menyebabkan impian untuk mara ke perlawanan akhir dan muncul juara lebur apabila dijadual bermain bagi penentuan tempat ketiga dan keempat Sabtu ini. Aksi Malaysia dan Singapura berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil namun dalam situasi berbeza gara-gara sambutan dingin penyokong menyaksikan perlawanan. Beberapa perubahan kecil dilakukan Tan Cheng Ho dengan memasukkan dua pemain Muhammad Nur Azam Abdul Aziz dan Matthew Davis bergabung dengan kesebelasan lain yang dikumpulkan sewaktu kejuaraan AFF Suzuki Disember lalu. Baik Malaysia maupun Singapura, kedua-dua pasukan bergelut mencari rentak terbaik menyusun permainan. Tuan rumah beberapa kali mencipta peluang untuk menjaringkan gol namun kecewa gagal memanfaatkan kesempatan. Singapura juga tampil berdisiplin dan kental untuk menyukarkan pergerakan pemain negara. Hinggalah minit ke-82, Singapura berjaya melepasi benteng pertahanan negara sebelum Faris Ramli menjaringkan gol penting buat pasukan lawan. Kejutan yang hadir pada lewat permainan meletakkan skuad negara dalam tekanan namun kebangkitan yang diharapkan gagal dijelmakan. Keputusan 0-1 menyebabkan Harimau Malaya tersungkur daripada kempen dan terpaksa bermain untuk merebut kedudukan ketiga dan keempat Sabtu ini menentang Afghanistan. Sementara Singapura ceria meraihkan kejayaan mengatasi tuan rumah dan mara ke penentuan juara berdepan Oman. Kehilangan Muhammad Haziq ke Rahmatullah mangsa kekejaman timbakan rambang di Masjid Al-Nur, Christchurch, New Zealand memberi kesan mendalam kepada umat Islam khususnya rakyat Malaysia. Takziah buat keluarga Allahyarham dan semua mangsa korban tragedi berdarah ini. Semoga mereka bersemadi dengan tenang dan ditempatkan di kalangan yang beriman. Al-Fatihah.